2.2 tekanan atmosfera. Apa itu tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, so itu maksud tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera. Okey. Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Okey, apa itu barometer merkuri? Barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiup kaca. Okey, yang inilah. Kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. So, ini adalah merkuri. Okey. Pada awalnya tiup kaca itu diisi dengan merkuri sehingga penuh dan ditutup dengan penutup seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.10a. Seperti inilah, isi dulu merkuri penuh di sini. Penuh langsung, tiada ruang kosong. Tiada gelembung-gelembung udara pun tiada. Okey. Lepas itu baru ditutup menggunakan penutup. Kemudian tiup kaca itu diterbalikkan dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk. Ini mangkuk. Okey, berisi merkuri seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.10b. So inilah barometer merkuri. Okey, jadi sekarang macam mana barometer merkuri ini boleh mengukur tekanan atmosfera? Okey, so ini yang berlaku. Kalau kamu tengok gambar Raja ni, dia masih ada penutup. So apabila penutup itu dibuka, dia akan jadi seperti Raja ini. Okey. Apabila penutup dikeluarkan, turus merkuri di dalam tiup kaca jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu. Dan ketinggian tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.11. So apabila penutup itu dibuka, okey. Tadi tiup ini penuh kan, penuh dengan merkuri. Sekarang bila kita terbalikkan dan kita buka tutup yang ini, okey, kita buka, didapati turus merkuri itu akan turun ke bawah dan meninggal ada satu ruang di sini. Okey. Ruang itu adalah vacuum. Vacuum itu maksudnya adalah satu ruang yang tiada udara. Okey. Sebab itu tadi di awal-awal ini cikgu ada sebut kena pastikan tiada gelembung-gelembung udara. Bila ada gelembung udara maksudnya ada udara terperangkap. So tidak boleh. Dia mesti langsung tiada udara supaya dia akan membentuk satu kawasan vacuum di hujung ini. Okey. So kalau dalam hujung ni bukan vacuum, maksudnya ada udara, so bacaan barometer ni tidak tepatlah. Okey, jadi didapati apabila diterbalikkan seperti dalam gambar Raja ini, didapati tinggi turus merkuri itu adalah, okey, tinggi dia diukur dari atasnya sampai permukaan merkuri pada mangkuk ini. Okey, tinggi dia itu didapati adalah sama dengan 760 mm. Okey, 760 mm ataupun 76 cm atau 0.76 meter. Okey, itu dia punya panjang turus merkuri. Okey. Jadi macam mana alat ini boleh mengukur tekanan atmosfera? Kamu tengok dalam gambar Raja ni, dia ada tunjuk lah. Ini, dia ada tunjuk di mana tekanan atmosfera itu bertindak. Okey, sebelum ini cikgu ada sebut tekanan atmosfera itu akan bertindak pada semua objek yang terdedah kepada udara di permukaan bumi. Jadi di sini permukaan merkuri ini yang di bahagian yang cikgu tanda ni terdedah kepada udara. Jadi tekanan atmosfera bertindak ke atas merkuri ini. So dia akan tolak merkuri ini masuk dalam. Okey, so tekanan itu bukan dia tolak, dia pindahkan tekanan atmosfera itu ke tiup inilah. So sebab itu di sini ni ada merkuri ke atas lah. Okey, dia pindahkan tekanan atmosfera itu pergi merkuri dan merkuri itu memindahkan tekanan itu secara seragam pada turus yang ada berisi merkuri. Okey, dan panjangnya adalah 760 mm. Memang begitulah panjang dia tidak akan berubah selagi kamu berada di permukaan bumi pada paras laut lah. Okey. Jadi maksudnya 760 mm itu adalah tekanan atmosfera. Okey, kamu baca sini ya.
Nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Jika nilai ketinggian turus merkuri 760 mm, maka kita sebut tekanan atmosfera itu adalah 760 mm merkuri. Kena sebut apa dia punya cecair yang dia guna. So di sini dia guna cecair merkuri. Jadi kita kena sebut letak merkuri di belakang. Okey. Jadi itu adalah salah satu cara menulis unit tekanan. Okey. Sebelum ni kita belajar unit tekanan adalah Pascal kan. Okey, tidak apa, nanti kita tengoklah macam mana mau kaitkan unit ini dengan unit Pascal. So buat masa ini kamu ingat saja dulu tekanan atmosfera itu kalau menggunakan barometer merkuri, unit dia adalah 760 mm merkuri. Boleh juga tulis 76 cm merkuri. Boleh juga tulis 0.76 meter merkuri. Okey. So maksudnya barometer merkuri ni dia tidak boleh terus dapat dalam unit Pascal lah. Jadi dia dapat dalam unit inilah, meter merkuri, milimeter merkuri atau sentimeter merkuri. Okey. Jadi tadi unit itu adalah bukan dalam unit Pascal, tetapi kita boleh tukar dia kepada unit Pascal. Macam mana cara dia? Kita guna formula tekanan dalam cecair. P sama dengan H rho G. Kita sudah belajar sebelum inilah. Okey. Kenapa kita guna formula tekanan dalam cecair? Sebab merkuri itu adalah sejenis cecair. Okey, so H itu kita sudah belajar sebelum ni adalah kedalaman. Okey, jadi kedalaman tadi kita tengoklah berapa dalam itu turus merkuri. Okey, so 760 mm itulah dia punya kedalaman. Kedalaman tu diukur dari sini sampai permukaan inilah. Okey. Jadi dia gantilah sini. 760 mm tukar pergi meter. Mesti tukarlah sebab kita mau unit Pascal. Rho ini adalah ketumpatan merkuri. Ketumpatan merkuri memang sudah ada nilai yang tetap. Contoh dia di sinilah. So dia ganti saja 1.36 darab 10/4. And then darab dengan G, graviti bumi 9.81. Tekan kalkulator, kamu akan dapat inilah 101.396 Pascal. So ini adalah tekanan atmosfera. So maksudnya tekanan atmosfera ini nilai dia adalah tetap pada paras bumi. Jadi nilai dia adalah sama ada kita panggil 1 atmosfera. Okey. Maksudnya kita boleh pakai banyak unit lah. 1 atmosfera itu adalah sama dengan 0.76 meter merkuri dan sama juga dengan 101.396 Pascal. Okey. Semua ini sama, cuma beza dia adalah dia punya unit. Okey. Nilai ini adalah sama tapi unit saja berbeza, sebab itu dia punya magnitude tidak sama. Okey, dan maklumat tambahan sini, nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Selain itu, udara yang semakin nipis pada altitude yang tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, selain daripada barometer merkuri ringkas itu tadi, okey, kita ada lagi alat lah, alat pengukur lain yang kita boleh guna untuk mengukur tekanan atmosfera. Yang pertama adalah barometer 14. Gambar raja dia adalah yang inilah. Inilah. Ini gambar raja sebenar, ini dia punya lakaran. Okey, lukisan dia lah apa yang ada pada barometer 14. So apa itu barometer 14? Sama seperti barometer merkuri. Okey. Cuma di sini dia beritahu barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter. So sama macam tadi lah. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. So maksudnya barometer 14 ni samalah dengan yang ini tadi. Dialah itu. Cuma ini barometer merkuri ringkas. Okey, ringkas. Maksudnya dia tiada skala. Dia tiada apa-apa. Okey.
Bila barometer 14 ini dia lengkap, semua ada. Okey. Nampak sini dia ada skala vernier, skala milimeter, okey, ada skru pelaras. So dia lebih lengkap daripada yang tadi lah. Tadi itu adalah barometer merkuri ringkas. Okey, so ini barometer 14 ni kamu terus boleh ambil bacaan tekanan dia melalui bacaan ni lah, skala vernier dan skala milimeter. Okey, seterusnya alat yang kedua adalah barometer aneroid. Bentuk seperti ini. Cikgu pun dah pernah nampak benda ni. Dia ada di makmal kita. Okey, aneroid barometer. Ini dia punya penerangan lah, macam mana dia berfungsi. Okey, barometer aneroid berfungsi secara mekanikal. Kotak logam separa vacuum ini. Okey. Kotak logam separa vacuum seperti yang ditunjukkan dalam raja 2.13 berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Perubahan kecil pada isi padu kotak logam, okey, saiz dia berubah, maksudnya isi padu dia berubah lah ni. So bila isi padu berubah, akan digandakan oleh satu sistem mechanical. Complicated lah sistem mechanical tu. Okey, untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Okey, barometer aneroid sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperolehi bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey, perubahan kecil di sini maksudnya alat ni kena sensitif lah. Sikit saja perubahan tekanan atmosfera dia boleh detect lah. Sebagai contoh, okey, dia boleh detect lah. So kelebihan barometer aneroid ni dia terus tunjuk bacaan. Okey. Dia ada bacaan dia sudah di sini, ada jarum dan dia tunjuk pada skala di sini yang ada bacaan. Jadi kamu terus boleh direct, boleh secara langsung dapat bacaan tekanan atmosfera yang bertindak. Okey, dia bagi tahu di sini sesuai di rumah, kapal dan pesawat. Okey, pesawat udara lah. So kapal terbang kita tahu bila dia terbang tinggi tekanan atmosfera akan berubah. Jadi kalau ada alat ni dia boleh tahu lah berapa tekanan atmosfera yang bertindak ke atas pesawat tersebut. Okey, so ini adalah perbezaan antara barometer 14 dan barometer aneroid. Boleh baca sendirilah. Okey, dia punya perbezaan. So ini nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Manakala barometer aneroid, nilai tekanan atmosfera ditentukan perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Barometer 14 besar, sukar untuk dibawa. Aneroid kecil, mudah alih. Barometer 14 mengambil masa yang lebih lama untuk memberi bacaan tekanan atmosfera, dan barometer aneroid memberi bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Kejituan lebih tinggi sehingga positif negatif 0.1 mm merkuri, kejituan rendah 1 mm merkuri. So ini keburukan barometer aneroid. Barometer 14 dia ada kelebihan dari segi kejituan. Okey, kalau kamu tengok kejituan di sini, dia boleh ambil bacaan yang lebih rendah, lebih kecil. Okey. Manakala barometer aneroid dia tidak boleh ambil bacaan tekanan atmosfera yang kecil. Okey. Ini sajalah kelebihan barometer 14 di bahagian kejituan. Yang lain barometer aneroid lebih baguslah. Tengok saiz kecil, memberi bacaan secara langsung. Ini lambat, saiz pun besar. Okey. Seterusnya menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Ini kita ada bincang sikit sudah tadi. Jadi unit tekanan tadi ada banyak kan. Kita sudah belajar sebelum ni. Dalam tekanan cecair, unit adalah Pascal, unit SI. Okey. Okey, digunakan dalam bidang sains, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 Pascal. Okey. Kalau di bumi lebih kurang 100,000
Pascal. Ini di Gunung Kinabalu. So tekanan atmosfera tu berkurang. Okey, milimeter merkuri ni cikgu sudah bincang tadi. Unit manometrik bagi tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. Okey, tekanan darah 120/80 yang dicatat oleh doktor adalah dalam unit milimeter merkuri. Ini satu pengetahuan yang baguslah. Okey, 120 bacaan tekanan darah tu selalu kalau kamu jumpa doktor dia akan sebut, oh tekanan di bawah 80, tekanan atas 120. Ini bukan Pascal Ini bukan dalam unit Pascal, ini adalah dalam unit milimeter merkuri. So kalau kamu mau tahu dalam unit Pascal, tukarlah guna rho Hg. Kedalaman, okey, macam 120 ni maksudnya 120 mm lah. Tukar pergi meter lah, ganti di sini. Ketumpatan, gunalah ketumpatan merkuri. G itu dari daya graviti atau pecutan graviti. Okey. Meter H2O ataupun meter biasa orang sebut air lah. Tapi jarang kita guna air ni sebab ramai yang keliru. Kalau bahasa Inggeris air tu apa? Udara. Kalau bahasa Melayu AIR tu air. Jadi sebab itu dia guna sini meter H2O. Okey. Satu unit metrik digunakan untuk tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Tekanan air dalam empangan bakun ialah 150 meter H2O. Okey. Ada satu info yang cikgu suka bagi kepada pelajar. Kalau kamu tengok tadi barometer merkuri yang kita belajar tadi itu, dia guna apa? Dia guna merkuri. Okey. Kan? Dia guna cecair merkuri. Okey, kenapa kita tidak guna H2O atau air? Lagi senang mau dapat kan? Okey, lagi senang mau dapat. Tapi kenapa kita tidak guna air? Kenapa kita guna merkuri? Merkuri ni berbahaya lagi. Okey. Jadi sebab dia adalah ketumpatan air adalah rendah. Okey, ketumpatan air rendah. Ketumpatan air itu lebih rendah daripada ketumpatan merkuri. Okey, so bila ketumpatan air itu rendah, apa berlaku kalau kamu buat barometer merkuri menggunakan air? Kamu perlu guna tiup ini yang sangat panjang. Okey, sangat panjang. Kalau merkuri tadi 76 cm kan dia punya panjang. Kalau air dia akan jadi 10 meter. Jadi maksudnya kalau kamu guna air, kamu punya turus udara, turus tiup kaca ni kena panjang melebihi 10 meter, mungkin 15 meter. Okey. Jadi sangat panjang lah. Masuk dalam makmal pun tidak muat. Sebab itu dia guna barometer, dia guna cecair merkuri sebab panjangnya 76 cm saja. Kalau kamu guna air dia akan jadi 10 meter lah minimum, ataupun 15, kena lebih lah 15 meter. Okey, 10 meter tu semua boleh gambarkan lah berapa tinggi. Macam tiang basketball, itulah 10 meter. Sebab itu dia guna merkuri, dia tidak guna air. Okey, unit seterusnya unit milibar, M bar. Okey, unit metrik yang kecil digunakan dalam bidang meteorologi, setara dengan unit hektopascal. Okey, hekto masih ingat itu imbuhan. Okey, ada tu hekto. Di kalkulator pun ada hekto. Okey, so 1 milibar itu adalah sama dengan 1 hektopascal. Tekanan atmosfera ialah 1013 milibar. Okey. So itu contoh-contoh unit tekanan lah, dan kamu kena tahulah membezakan unit-unit ini. Okey, contoh 1, bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100.
Berapakah tekanan 160 mm merkuri dalam unit Pascal? So, maklumat dia sudah bagi ketumpatan merkuri, dia sudah bagi pecutan graviti. So, ini guna saja formula tekanan sama dengan H rho G. H itu kedalaman, maksudnya 160 mm. Kedalaman itu tukar saja bagi meter, 0.16. Ketumpatan telah diberi dalam soalan. Okey. Dan G adalah 9.81, juga diberi dalam soalan. Tinggal kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.13 darab 10 / 4 Pascal. So, itu contoh 1. Okey, contoh 2. Tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 / 5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter H2O? Okey, meter air lah. Jadi, sama juga formula dia. Guna juga P sama dengan H rho G. So, kedalaman itu, gunalah kedalaman air yang kedalaman itulah yang kita mau cari, H kan. Jadi, pindah H sini, kamu akan dapat P bahagi rho G. Okey. So, H sama dengan P adalah tekanan. Dia sudah bagi di sini ni. 3.6 darab 10 kuasa 5 bahagi dengan ketumpatan air telah diberi 1 darab 10 kuasa 3 darab dengan pecutan graviti 9.81. Kamu akan dapat 36.7 meter H2O. Okey. Jangan lupa letak H2O. Okey. Kalau kamu berhenti di sini, salahlah jawapan kamu. Ini bukan tekanan, ini kedalaman. Jadi sekarang bila dia minta tekanan, mesti guna unit tekanan. Apa unit tekanan? Ada banyak yang kita bincang tadi. Tapi disebabkan ini, kita guna unit meter. Bukan merkuri, air. So, kena letak H2O. Baru dia akan jadi tekanan. Kalau tiada H2O, itu adalah kedalaman. Okey, seterusnya kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Ini kamu boleh baca sendirilah. Cuma cikgu terangkan secara ringkas saja. Tekanan atmosfera, semakin tinggi altitude, tekanan atmosfera akan berkurang. So, altitude tinggi, tekanan atmosfera rendah. Okey, macam tadilah, Gunung Kinabalu, tekanan atmosfera dia adalah 60,000 anggaran dia, Pascal. Di bumi, pada paras laut, 100,000 Pascal anggaran. Jadi, nampak berkurang. Gunung Kinabalu rendah, tekanan di permukaan bumi tinggi. So, yang lain ni boleh baca sendiri. Okey, ini pula tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey. So, ini tekanan semakin dalam kamu berada di permukaan di dalam dasar laut, tekanan akan bertambahlah, dan kamu baca di sini penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Okey. Sebab tekanan yang bertindak kalau kamu berada di dalam air, kalau kamu berada, contoh ini air, ini permukaan lah, permukaan air. Kalau kamu berada di sini, ada dua tekanan yang bertindak. Yang pertama adalah tekanan cecair, okey, yang disebabkan oleh kedalaman. Dan yang kedua adalah tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni tetaplah, nilai dia adalah tetap. Jadi semakin kamu bergerak ke dasar laut, kedalaman meningkat, so tekanan pun semakin meningkat. So, yang lain ni boleh baca lah.